Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, pada petang ini dapat kita sambung kembali kuliah sirah kita. Mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ke tajuk kemenangan besar Fatham Mubina, iaitu pembukaan kota Mekah, bersebabkan kerana kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah dengan menyokong bahkan membantu memberi senjata dan juga tenaga tentera membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah, di mana Bani Khuza'ah berada di bawah pembelaan Nabi SAW, bernaung di bawah kerajaan Islam Madinah. Jadi mereka duduk dalam kelompok ataupun blok Nabi, sementara Bani Bakar ini berada di blok kafir Quraisy. Kerana itu Nabi SAW berangkat, ada riwayat kata 10,000 tentera, ada riwayat 12,000 tentera. Dan Nabi minta para sahabat merahsiakan, biar Nabi datang menyerang, mengejut. Jangan ada siapa pun yang bocorkan rahsia. Tetapi ada seorang sahabat Nabi, dia tentera Badar, yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Dia menulis surat membocorkan perkara tersebut, sehingga dia digelar munafik. Dia hantar surat kepada keluarganya yang berada di Mekah. Bila dia dicop sebagai munafik, Nabi SAW tegur sahabat. Nabi kata dia tak munafik, dia salah seorang tentera Badar, di mana Allah Subhanahu wa taala melihat tentera Badar. Allah mengampunkan dosa tentera Badar. Tentera Badar ini kata Allah, if'alu ma syi'tum qad ghafarallahu lakum. Buatlah apa kamu nak buat, pasti mendapat keampunan daripada Tuhan kamu. Jadi saya dah ceritakan, Hatib bin Abi Balta'ah tulis surat. Dia takut keluarganya di Mekah dibunuh. Dia upah seorang perempuan bawa surat. Ada riwayat kata perempuan tu letak di dalam rambut, dalam sanggul. Ada riwayat kata perempuan tu, hak pembawa surat tu, letak surat tu dalam baju dalam. Begitu. Kemudian diugut oleh Sayyidina Ali, nak buka tudung dia. Bila dengar macam tu, perempuan ni kafir, perempuan kafir.
orang nak buka tudung, dia pakai tudung juga walaupun kafir, dia tak bagi orang buka tudung dia. Akhirnya dia mengaku membawa surat, dan bila ditengok surat tu terkejut para sahabat. Penulis surat ialah Hatib bin Abi Balta'ah. Jadi kemudian Nabi panggil dan Nabi minta penjelasan daripada dia. Dia takut Nabi bunuh kaum keluarganya di Mekah. Jadi itu tujuan dia tulis surat, dan Nabi maafkan dia. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, kita juga telah cerita bagaimana Abu Sufyan datang ke Madinah merayu, janganlah Nabi serang Mekah. Dia jumpa Nabi tak layan dia, Nabi tak cakap apa-apa dengan dia. Dia pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar pun tak layan dia. Dia pergi Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Akhirnya dia berputus asa. Dan dia bertemu dengan Sayyidina Al-Abbas. Ketika itu Al-Abbas datang dari Mekah memeluk Islam. Kemudian Al-Abbas pujuk Abu Sufyan, masuklah Islam. Kalau lawan dengan Muhammad pun tak boleh lawan dah. Mereka ini kuat. Mereka lawan dengan Yahudi Khaybar, mereka menang. Mereka pergi ke Mu'tah, lawan dengan tentera Rum 200,000 orang pun mereka menang. Walaupun terkorban 3 panglima tentera, iaitu Sayyidina Abdullah bin Rawaha, Sayyidina Zaid bin Harithah, Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, tapi mereka menang. Mereka kukuh, mereka berkuat, mereka boleh menentang tentera Rum yang ramai. Jadi Al-Abbas pujuk Abu Sufyan. Akhirnya Abu Sufyan juga memeluk Islam. Dan Nabi kata, Al-Abbas kata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, Abu Sufyan ini kana rajulan yuhibbul fakhr. Abu Sufyan ini, untuk pengetahuan Rasulullah, dia adalah seorang lelaki yang sukakan kemegahan. Dia seorang lelaki yuhibbul fakhra. Dia suka megah, dia suka dipuji. Dia seorang ketua, dia nak dihargai dan dia suka kalau orang puji-puji dia. Maka sebab itulah Rasulullah SAW masuk ke Mekah. Rasulullah membuat satu pengumuman, siapa masuk dalam Masjidil Haram, dia selamat. Siapa masuk rumah Abu Sufyan, dia selamat. Siapa duduk di rumah sendiri, tutup pintu, jangan melawan, dia selamat. Siapa melawan, dia tak selamat. Kita baca dah, Sayyidina Khalid bin Al-Walid dengan pasukannya masuk jalan bawah, Misfalah. Nabi dan pasukan Nabi pula masuk daripada jalan tanah tinggi, Ma'la. Dan terkejutlah orang-orang Mekah, dan mereka memang tak bersiap untuk lawan. Terkejut mereka dengan kedatangan tentera yang sangat ramai, 12,000 orang. Dan ketika itu pakat lari sana sini. Nabi kata, siapa duduk di rumah, selamat. Siapa duduk dalam masjid, selamat. Siapa duduk rumah Abu Sufyan, selamat. Maknanya hebat. Nabi nak memuji. Kerana Abu Sufyan ni suka puji-pujian, suka kebanggaan, Nabi pun mengangkat martabat dia. Siapa masuk rumah dia, selamat. Macam kita kalau di luar negara, kalau berlaku apa-apa pergaduhan, peperangan, di manakah tempat selamat kita? Di rumah kedutaan. Kalau jadi perang, kita akan lari duduk di bawah naungan duta kita lah. Kita akan tidur, kita akan minta keselamatan, perlindungan di situ lah. Harap-harap di kedutaan itu kita tidak akan diapa-apakan. Itu pentingnya duta, kedutaan. Safarah dalam bahasa Arab. Jadi Nabi sebut rumah Abu Sufyan itu tempat selamat. Baik, kita tengok. Nabi tidak membalas dendam. Orang tak lawan, tak apa. Siapa yang nak lawan, Nabi akan bunuh. Itu yang Sayyidina Sa'ad bin Ubadah, dia bawa bendera. Sayyidina Sa'ad bin Ubadah, dia bawa bendera. Dia kata, al-yawm yawmul marhamah. Hari ini, Sayyidina Sa'ad kata, al-yawm yawmul malhamah. Sayyidina Sa'ad kata, hari ini hari pembunuhan, peperangan besar-besaran. Hari ini kita bunuh. Hari ini kita bunuh mereka, pembunuhan besar-besaran. Al-yawm yawmul malhamah.
Al-yawm tustahallul Ka'bah. Kata Sa'ad bin Ubadah, hari ini kita akan bunuh ni apa? Bunuh besar-besaran. Hari ini dihalalkan pembunuhan di sisi Kaabah. Dia cakap macam tu, dia semangat. Bila Nabi dapat tahu, Nabi kata, kadzaba Sa'ad. Sa'ad bin Ubadah, dia cakap tak betul. Dia salah tu. Hari ini Yaumul Marhamah, hari ini hari berkasih sayang. Hari ini kita akan tukar kelambu Kaabah dengan kelambu yang baru. Al-yawm yu'izzullahu Quraisyan, hari ini Allah memuliakan Quraisy. Saya tak balas dendam. Hari ini saya maafkan. Hari ini kita berkasih sayang. Bukan malhamah, bunuh besar-besaran, tapi marhamah, hari berkasih sayang. Baik, kita tengok tajuk muka surat 105, tajuk Al-afu 'indal maqdarah. Memberi kemaafan ketika mampu menjatuhkan hukuman. Ketika Rasulullah SAW memasuki Mekah, ada dua riwayat. Nabi pakai apa di kepala? Riwayat pertama, Nabi pakai topi besi. Riwayat kedua, Nabi pakai serban warna hitam. Ulama hadis menggabungkan dua-dua. Mula-mula Nabi pakai topi besi, sekiranya berlaku peperangan, Nabi dah ready dengan topi besi, topi perang. Tapi oleh kerana orang-orang Quraisy ini semua lari masuk dalam rumah masing-masing, ada yang tak sempat lari masuk dalam Masjidil Haram, duduk dalam tu, berkampung dalam Masjidil Haram, ada yang masuk di rumah Abu Sufyan. Oleh kerana Nabi tengok tak ada siapa berani lawan, maka Nabi buka topi besi, Nabi pakai kepiah, Nabi lilit serban. Serban Nabi hari itu serban warna hitam. Al-imamah sauda, serban hitam Nabi pakai. Ini saya pakai serban putih, Nabi pakai serban hitam hari kemenangan Fathu Mekah. Mula pakai topi besi lah. Kalau jadi perang, Nabi dah ready, bersedia. Oleh kerana mereka tak berani nak lawan, Nabi pun buka topi besi, Nabi lilit serban hitam. Hari pembukaan hari kemenangan. Ketika Rasulullah SAW memasuki Mekah, baginda memberikan kemaafan kepada orang-orang Quraisy. Quraisy inilah dulu yang kata gila, yang kata pecah belah masyarakat, yang hina Nabi, yang buat macam-macam dekat Nabi. Nabi maafkan. Dan penyeru baginda melaungkan seruan. Sesiapa yang masuk ke dalam masjid, maka dia aman. Sesiapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Ini sajalah nak jet sikit, nak puji dia, bagi dia seronok. Dan sesiapa yang menutup pintu rumahnya sendiri, maka dia aman. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan baginda mengecualikan beberapa orang dari mendapat kemaafan. Ada beberapa orang yang Nabi dapat maklumat melalui Jibril wahyu. Ada beberapa orang yang berpakat merancang nak lawan Nabi. Orang lain habis takut pakat menyorok, bahasa utara menyorok, bersembunyi di rumah, tak berani nak keluar. Nak dapat keamanan, duduk di rumah, duduk senyap-senyap. Tapi ada beberapa anak muda ni, mereka berpakat, mereka berbincang, kalau boleh ni pun nak lawan juga. Ni pun nak buat satu gerakan kekuatan lawan. Tak mau menyerah kalah. Maka orang-orang ni Nabi umum nama mereka. Nabi kata mereka ini, kita akan bunuh mereka. Walaupun mereka bersembunyi di belakang kelambu Kaabah. Jumpa di mana kita bunuh. Hatta dalam masjid pun. Mereka duduk belakang Kaabah. Duduk bersembunyi belakang kelambu Kaabah pun kita akan bunuh mereka. Ini pengajaran bagi orang yang merancang untuk lawan. Adalah beberapa orang. Ada yang dibunuh. Ada yang kemudian mengubah niat dan hasrat, datang minta maaf dekat Nabi, masuk Islam, maka Nabi maafkan. Kerana mereka itu sangat kuat menyakiti orang-orang Islam. Sebahagian daripada mereka itu dibunuh dan sebahagian yang lain memeluk Islam, dan baginda memaafkan mereka kerana memeluk Islam. Kita tengok nombor 2, antaranya Ikrimah. Huruf Ain, Ikrimah bin Abi Jahal, anak Abu Jahal. Selepas pembukaan kota Mekah, beliau melarikan diri. Lari itu nak selamatkan diri satu, yang kedua nak mengumpul kekuatan nak lawan.
tak mau menyerah kalah. Kemudian isterinya berjumpa dengannya, isteri dia pergi cari dia. Isterinya menceritakan bahawa dia telah memohon keamanan untuk suaminya dan Rasulullah telah memberi keamanan kepadanya. Isteri dia kata, tak apa, abang balik Mekah pun tak apa. Saya dah urus dah macam insurans perlindungan, dah saya urus dengan Nabi Muhammad. Isteri dia masuk Islam dah. Nabi menjamin keselamatan. Kalau abang nak balik Mekah, dia tak bunuh abang. Baiklah balik. Isteri dia pujuk. Kemudian Ikrimah pun pulang ke Mekah. Bila pulang ni, disambut oleh Nabi. Nabi duduk tunggu. Dia nak lari pergi Habsyah. Di Jeddah tu, dia naik kapal, dia nak pergi Afrika. Nak pergi ke Habsyah, pergi Afrika. Akhirnya dia patah balik dan Nabi tunggu kepulangannya. Nabi sambut dia. Nabi kata kat dia, marhaban. Ini memanglah kalau kita sambut tetamu semua, kita sebut marhaban biman jaa muhajiran muslima. Artinya selamat pulang wahai orang yang berhijrah dan memeluk Islam. Nabi sebut dia muhajir, berhijrah. Kemudian Ikrimah memeluk Islam. Beliau meminta kepada Rasulullah untuk memohon keampunan Allah untuknya dari segala permusuhan yang ia lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda pun berdoa keampunan untuknya. Allah ampun semualah dosa-dosa yang lepas itu, Allah ampun dengan memeluk Islam. Berdasarkan sebuah hadis, al-Islamu yajubbu ma qablah. Islam menghapuskan segala dosa sebelum masuk Islam. Baginda masuk ke dalam Masjidil Haram dan memerintahkan sahabat meruntuhkan berhala-berhala yang terdapat di dalam Kaabah dan sekelilingnya. Dalam Kaabah ada satu berhala kayu nama Hubal. Berhala kayu ni sejak zaman jahiliah, sebelum Nabi kita lahir. Yang masukkan berhala Hubal dalam Kaabah ni, nama dia Amru bin Luhai. Dia beli di Syam, di Syria, dia balik dalam Kaabah. Dialah orang pertama yang memasukkan berhala dalam Masjidil Haram. Amru bin Luhai. Malam Isra' Mi'raj, Nabi mendapati dia diseksa dalam api neraka. Jadi Nabi pegang satu kayu di tangan Nabi. Bila dekat dengan berhala, Nabi tolak. Jatuh berkecai. Yang jauh Nabi isyarat macam remote control. Nabi pegang satu kayu, Nabi isyarat daripada jauh. Berhala tu akan terlentang belakang, jatuh berkecai. Bukan jatuh retak, jatuh pecah, kecai. Macam berlaku satu letupan. Ini mukjizat Nabi. Yang dekat Nabi tolak dengan kayu. Yang jauh Nabi isyarat dari jauh. Nabi tembak lah. Sambil itu Nabi baca ayat Quran. Di mulut Nabi tak henti-henti Nabi baca. Ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Ja'al haqq, telah datang kebenaran. Wa zahaqal batil, dan kebatilan telah lenyap. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan pasti akan lenyap, pasti akan kalah. Al-haq, ja'al haq, telah datang kebenaran, telah menang yang benar, telah kalah yang batil. Yang batil memang akan kalah. Dengan penuh semangatnya Nabi SAW tolak berhala. Dan yang jauh Nabi isyarat. Ada yang Nabi suruh sahabat tolak tu, jatuh tu pecah. Padahal dia pun buat dengan batu yang kuat. Jatuh tu pecah, recai, retak 1000 pecah, pam jatuh. Banyaknya berhala. Berhala pertama, berhala Hubal tu lah yang diletak dalam Kaabah, berhala kayu. Jumlah kesemua berhala sebanyak 360 buah. Banyak sungguh.
Pakat duk tambah satu tu yang jadi banyak tu. 360 kat tiang, dekat sofa, dekat marwah, macam-macam bentuk ni buat. Hak mana ni buat sendiri pun ada, hak ni tempah daripada Syria pun ada. Hak kayu, hak batu, hak berdiri, hak duduk, macam-macam. Kemudian para sahabat bertakbir dan baginda menunaikan salat di belakang maqam Ibrahim. Nabi tawaf. Lepas tawaf, biasalah Nabi sembahyang sunat tawaf di belakang maqam Ibrahim dan minum air Zam-Zam. Lepas tu Nabi masuk dalam Kaabah, Nabi sembahyang pula dalam Kaabah bersama Sayyidina Bilal. Nabi dengan Sayyidina Bilal lah dalam Kaabah. Bawa keluar Hubal tu, berhala Hubal, hancurkan. Nabi dengan Sayyidina Bilal. Sebab tu ramai para sahabat dan para tabi'in bertanya Sayyidina Bilal, kat mana Nabi semayang? Nabi buat apa dalam tu? Kat mana tempatnya? Sayyidina Bilal kata pintu Kaabah, masuk straight. Dalam tu ada 3 tiang. Nabi masuk pintu tu terus je. Tentulah tempat Nabi kita semayang dalam Kaabah. Kita rakyat biasa ni tak boleh masuk dalam Kaabah. Kalau menteri ataupun raja-raja, dia ada peluang untuk masuk dalam Kaabah. Boleh tengoklah tempat Nabi kita semayang sunat dalam Kaabah bersama Sayyidina Bilal. Kemudian baginda duduk di dalam masjid. Orang ramai yang ada di kelilingnya tertunggu-tunggu apakah hukuman yang akan dijatuhkan ke atas musyrikin Quraisy yang dahulunya mereka selalu menyakitinya, mengusirnya keluar dari negerinya, berusaha untuk membunuhnya dan memeranginya. Pakak duduk tunggu Nabi nak kata apa. Nabi duduk senyap dengan penuh haibah. Pakak duduk tunggu apa Nabi nak cakap. Baginda SAW bertanya kepada mereka, wahai orang-orang Quraisy, apakah hukuman yang kamu sangka? Nabi tanya orang yang ada dalam Masjidil Haram lah. Hak lari balik rumah, duduk dalam rumah, kunci pintu, tutup rapat-rapat. Ada beberapa orang dalam Masjidil Haram. Nabi tanya, ya ma'syara Quraisy, ma tazunnun anni fa'ilun bikum. Wahai orang-orang Quraisy, apakah hukuman yang kamu sangka aku akan jatuhkan ke atas kamu? Agak-agak aku nak buat apa kat hampa ni? Apa cuba agak? Mereka pun mengampu lah. Mereka pun puji Nabi. Dalam keadaan takut itu mereka kata, qalu khaira akhun karim wabnu akhin karim. Mereka kata, kami mengharapkan kebaikan kerana kamu adalah saudara yang mulia dan anak kepada saudara yang mulia. Kamu orang baik, ayah kamu orang baik, keluarga kamu keluarga yang baik-baik. Kami harap kamu berbuat baiklah kepada kami. Kami harap itu. Nabi kata, izhabu fa antumut tulaqa. Baginda bersabda, pergilah. Hak mana tak balik rumah, tak sempat masuk rumah, Nabi kata pergilah. Boleh balik rumah. Kamu semua bebas merdeka. Nak masuk Islam tak apa, tak masuk Islam tak apa. Jangan lawan sudah. Jangan menentang sudah. Siapa menentang kena. Pergi balik. Kamu bebas memilih agama kamu. Nak masuk Islam, ahlan wa sahlan. Tak masuk Islam pun tak apa, balik rumah. Duduk diam-diam di rumah. Jangan bergaduh, jangan menentang Islam. Maka mereka ni hak dalam Masjidil Haram ni pun pakat balik. Balik tu rasa terharu. Nabi tak buat apa. Nabi tak kutuk. Nabi tak hina mereka. Nabi tak ungkit balik kejahatan mereka. Nabi kata, pergi baliklah. Hampa bebas memilih agama. Mereka ni berjalan nak sampai rumah ni rasa terharu. Ramai yang menangis. Dan rasa, ya Allah, baik sungguhlah Muhammad. Dulu kita buat macam-macam. Kita kata macam-macam. Dia tak ungkit. Dia tak cakap apa. Dia suruh balik. Bebas. Pakak rasa terharu. Pakak rasa betapa baiknya Muhammad bin Abdullah. Pakak rasa dia boleh kalau nak bunuh kita. Dia mampu kalau dia nak kata kat kita, dia nak hina kita. Dengan mulut dia boleh, dengan tindakan dia boleh buat apa saja. Dia berkuasa hari ini. Tapi betapa baiknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka timbul rasa terharu. Allah Ta'ala suntik rasa malu, rasa terharu, rasa bersalah yang amat sangat. Akhirnya mereka pulang semula. Ramai yang Nabi suruh balik rumah ni pun pulang semula, jumpa Nabi, memeluk agama Islam.
beramai-ramai. Hak duduk dalam rumah takut, tutup pintu pun tengok, tak ada apa, Nabi tak mengamuk apa pun, pakat keluar, pergi jumpa Nabi, masuk Islam beramai-ramai. Itulah ayat Quran, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk agama Allah afwaja, secara beramai-ramai. Bukan seorang dua, mai 10 orang, 20 orang, 30 orang Nabi tunggu di Masjidil Haram. Pakat mai minta maaf lah, kami dulu buat jahat dekat engkau, dekat sahabat engkau, maka syahadah memeluk agama Islam. Inilah suratul Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka Nabi bila ni masuk Islam, Allah suruh Nabi fasabbih, ucapkan subhanallah. Bihamdi rabbika wastaghfir, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah. 3 benda. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka Nabi pun sebut subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah. Syukur Nabi. Itulah orang buat jahat dibalas dengan kebaikan. Orang buat jahat kat Nabi, Nabi boleh nak balas, tapi Nabi balas dengan akhlak yang mulia. Ini tajuk bai'ah ni, mereka pakat datang masuk Islam, minta maaf kepada Nabi. Nabi kata sudah, yang lepas-lepas lah, tak payah sebut-sebut dah. Nabi pun dah lupa. Kan sifat Nabi, maaf. Fa'fu anhum wasfah. Fa'fu anhum, maafkan mereka, wasfah. Dan tak selalu ingat adalah hal lepas-lepas tu. Nabi maaf dan Nabi lupakan kejahatan orang kepada Nabi. Kalau ikut sahabat macam Sayyidina Sa'ad tu, hari ni kita bunuh ni pak, kita sembelih ni pak besar-besaran. Tapi Nabi kata dah, hari ni kita berkasih sayang, bukan untuk balas dendam. Al-bai'ah, janji taat setia. Rasulullah SAW menyampaikan khutbah pada hari pembukaan kota Mekah. Di dalam khutbah itu, baginda menerangkan banyak hukum-hukum Islam. Kita tengok nombor 1 di muka surat sebelah tu, antara isi kandungan khutbah antaranya tidak dibunuh orang Islam yang membunuh orang kafir. Kafir ni maknanya kafir harbi, orang Islam bunuh, orang Islam tidak dikenakan hukum bunuh. Adapun kalau orang Islam dengan sengaja membunuh kafir zimmi, warga negara yang baik, orang Islam sengaja cari pasal, cari gaduh, bunuh orang bukan Islam, kafir zimmi, warga negara. Di situ ulama berbeza pendapat. Mengikut mazhab jumhur, orang Islam yang bersalah akan dikenakan hukum qisas, hukum bunuh, walaupun yang dibunuh itu bukan Islam. Di sini ada khilaf lah, kalau bunuh warga negara bukan Islam, adakah kita dibunuh ataupun kita sekadar membayar wang pampasan diat 100 ekor unta. Seorang perempuan tidak dibenarkan musafir perjalanan 3 hari melainkan bersama lelaki yang mahram dengannya. Yang ni Nabi nak jaga keselamatan orang perempuan. Kalau musafir seorang-seorang ni bahaya, takut dicabul, dirogol dan sebagainya. Nabi kata musafir mesti ada peneman. Ini tajuk safarul mar'ah. Jangan musafir 3 hari 3 malam tu, mana perjalanan yang jauh, melainkan kena ada peneman, orang lelaki teman. Jadi takut bahaya, illah dia sebab dia takut bahaya, tak selamat, gitu. Ini pun ulama bincang, kalau perjalanan yang selamat macam naik kenderaan awam, naik kapal terbang, naik bas ni, adakah boleh? Berlaku perbincangan fiqh di dalam bab tu. Yang tak boleh ni kalau dia musafir seorang diri, dia drive seorang-seorang, malam pula tu kan takut jadi apa-apa. Bukan Islam nak kongkong, tapi Islam nak jaga keselamatan muslimah perempuan yang Islam. Kena ada teman lah. Tidak boleh solat sunat selepas subuh dan asar. Tidak boleh berpuasa pada hari Aidul Fitri dan Aidul Adha. Nabi cerita dah dalam khutbah Nabi. Kemudian baginda bersabda, ya ma'syara Quraisy, innallaha qad azhaba ankum ukhuwatal jahiliyah wa ta'zimaha bil aba
وَالنَّاسُ مِنْ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Surah Hujurat ayat 13. Artinya, wahai kaum Quraisy, sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kamu persaudaraan jahiliyah dan berbangga dengan ayah-ayah kamu, keturunan kamu. Tak usah duk buat macam tu dah. Sebelum ni mereka berbangga dengan keturunan. Bergaduh pun pasal duk lawan siapa keturunan lebih mulia, siapa keturunan hina. Nabi kata jangan dah. Kita dah Islam, tidak boleh lagi berbangga-bangga dengan keturunan. Sedangkan semua manusia berasal dari Nabi Adam. Dan Nabi Adam berasal dari tanah. Kemudian baginda membacakan ayat di atas yang bermaksud, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan wanita. Hawa lah. Asal usul kita sama je. Tak ada nak bangga-bangga apa. Semua kita dari Nabi Adam, kalau luka darah kita semua merah. Orang India darah merah, orang putih darah merah, orang Melayu merah. Persamaan insaniyah kita. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan wanita dan kami jadikan kamu berbilang bangsa, berbilang kabilah supaya kamu dapat kenal mengenali lita'aruf. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan pengetahuan yang amat mendalam. Kemudian orang ramai mula berbai'ah dengannya. Antara orang penting yang memeluk Islam pada hari tersebut adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Abu Quhafah pun masuk Islam, iaitu bapa kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masuk Islam. Dia main masuk Islam tu, rambut dia putih beda, janggut dia pun putih segala-galanya, tua dah. Masuk Islam. Ini kira Tok Wan, datuk mertua Nabi lah, Abu Quhafah, ayah Sayyidina Abu Bakar. Nabi seronok lah dia masuk Islam. Dan Sayyidina Abu Bakar menangis kesedihan. Nabi tanya, apa siapa sedih? Ayah kamu masuk Islam, kamu nak sedih. Pasal apa? Kata Sayyidina Abu Bakar, saya teringat Abu Talib. Abu Talib yang duk bela Nabi, duk jamu Nabi, duk bela Nabi, duk sara Nabi, tak masuk Islam sampai ke mati. Demi Allah, wahai Rasulullah, Islam Abu Talib itu lebih aku suka dari Islam bapa aku. Ayahku masuk Islam, aku suka. Tapi kalau Abu Talib masih hidup dan dia masuk Islam, lagi aku suka. Kerana Islam Abu Talib menggembirakan hati Rasulullah. Islam bapa aku menggembirakan hatiku. Aku lebih mahu hati Rasulullah gembira daripada hatiku gembira. Dipikir sampai teratu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia tengok ayah dia masuk Islam, dia seronok. Alangkah baiknya kalau Abu Talib, bapa saudara Nabi, juga memeluk Islam. Tapi umur dia pendek dan ulama berbeza pendapat. Abu Talib ni mati kufur atau mati Islam. Tetapi tidak ada bukti yang jelas kata dia mengucap syahadah ketika dia meninggal dunia. Dan ada seorang lelaki datang menghadap baginda dalam keadaan terketar-ketar ketakutan. Dia tengok Nabi, dia rasa takut. Haibah wibawa Nabi. Baginda bersabda, bertenanglah. Sesungguhnya aku bukanlah seorang raja. Aku hanyalah anak kepada seorang perempuan yang memakan daging kering. Itu tawaduk Nabi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kita berhenti takat ni dulu. Besok petang kita akan sambung. Pakat mainlah orang lelaki, orang perempuan semua main mengucap 2 kalimah syahadah, masuk Islam beramai-ramai. Kemudian Nabi suruh Sayyidina Bilal panjat Kaabah, di atas bumbung Kaabah laungkan azan. Azan di atas bumbung Kaabah. Nabi muliakan Sayyidina Bilal, kulitnya hitam, kelambu Kaabah juga hitam.
dia bukan orang Arab, dia asalnya hamba abdi yang dihina, tetapi hari itu dia mulia kerana ketakwaan. Dia lebih mulia daripada Kaabah. Dia pijak Kaabah. Kaabah di bawah telapak kakinya. Dengan izin dan arahan Rasulullah, dia melaungkan azan di atas Kaabah. Islam tak tengok warna kulit, Islam tak tengok pandai atau tak pandai, Islam tak tengok alim atau jahil, kaya atau miskin. Islam tengok inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. We suruh dia naik dan dia melaungkan azan kemenangan di atas bumbung Kaabah al-Musharrafah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.